Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi dan dihormati pihak Universiti Teknologi Malaysia Cawangan Puncak Alam, seterusnya saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai kanan universiti, seterusnya para peserta yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita pada petang yang mulia ini untuk melihat satu tajuk yang sangat penting, yang sedang panas, yang sedang berlaku di kawasan Timur Tengah ataupun Asia Barat, dan kesannya bukanlah terhad kepada kawasan itu sahaja, tetapi dia telah merebak ke serata dunia, terutamanya apabila kita merujuk kepada kawasan di Asia Barat dan juga dunia Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, tajuk yang telah kita pilih pada petang ini ialah Palestin menangis, siapa yang kisah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, apabila kita menyebut tentang perbalahan, pertikaian, perebutan yang berlaku di kawasan Asia Barat, terutamanya melibatkan tanah Palestin, inilah sebenarnya yang menjadi titik utama konflik yang berlaku. Inilah juga yang menyebabkan berlakunya pergaduhan, peperangan dan seterusnya, menyebabkan kematian yang sangat ramai, yang baru saja tamat beberapa hari yang lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, kita dapati bahawa isu ini puncanya ialah kerana ada segolongan manusia yang menganggap bahawa tanah ini adalah tanah yang dijanjikan kepada kelompok mereka dan tidak dijanjikan kepada kelompok-kelompok ataupun manusia-manusia yang lain selain daripada mereka. Jadi kalau kita tengok pada perspektif yang itu, sudah tentulah ianya akan membawa, janji ini sahaja pun telah membawa pertikaian, perbahasan, bukan sahaja di kalangan ahli-ahli akademik, tetapi juga melibatkan masyarakat awam. Persoalannya, adakah betul the land is often referred to as the promised land because of God's repeated promises to give the land to the descendant of Abraham? Ini persoalan yang timbul. Persoalan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, who are the descendant of Abraham? Ini juga menjadi satu pertikaian dan perbincangan yang tidak selesai, sehinggalah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Subhanahu taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 67 yang bermaksud bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang penganut agama Yahudi dan bukan juga ia adalah pemeluk agama Kristian, tetapi Ibrahim adalah seorang manusia yang berpegang kepada dasar tauhid, ataupun disebut dalam ayat itu sebagai hanifan, penganut agama yang suci murni, dan seorang yang muslimah, menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang digambarkan oleh kitab Bible, kita dapat mensaksikan ataupun kita boleh mengemukakan beberapa persoalan. Mengapakah orang-orang Yahudi menganggap mereka saja yang berhak ke atas tanah itu?
Sedangkan kalau kita perhatikan, sebenarnya tanah itu akan diwarisi oleh orang-orang yang beriman, walaupun mereka bukan daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nampaknya timbul di sana pertembungan salah faham di antara apa yang difaham oleh umat Islam, yang ajarannya dibawa oleh Nabi yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan manusia yang disebut sebagai keturunan Yahudi. Kerana orang-orang Yahudi menganggap bahawa tanah ini adalah milik mereka kerana mereka mempunyai hubungan yang sangat rapat, iaitu hubungan pertalian darah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kalau kita lihat kepada ayat yang saya kongsi ini, sudah tentulah ia tidak merujuk semata-mata kepada keturunan Nabi Ibrahim sebagai pewarisnya dari segi keturunan hubungan pertalian darah, tetapi ianya merujuk kepada pengertian yang lebih besar dan lebih jelas daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati sekalian, ini satu lagi perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Balfour ataupun perisytiharan Balfour yang dihasilkan oleh Lord Balfour atau James Balfour pada bulan November tahun 1917 sebagai suatu surat yang disediakan kepada Rothschild yang merupakan pada masa itu pengerusi Zionis antarabangsa. Jadi saya nak tekankan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi aspek yang perlu kita faham mengapa menyebabkan berlakunya pertembungan yang berterusan ini, kerana lahirnya satu kelompok gerakan yang disebut sebagai kelompok World Zionist Organization ataupun WZO yang ditubuhkan oleh Theodor Herzl pada tahun 1890-an, dan gerakan ini dijadikan sebagai asas untuk mengatakan bahawa tanah itu adalah milik mereka, dan gerakan ini telah diperkukuhkan oleh pegawai-pegawai British apabila pegawai British membuat kesimpulan untuk memberikan jaminan menjadikan tanah Palestin yang telah pun diduduki oleh rakyat Palestin kira-kira 3,000 tahun sebelum Masihi dijadikan sebagai a national home for the Jewish people. Ini janji pihak British. Maka janji pihak British ini, mereka ada dua janji kalau tuan-tuan tengok apa yang ditulis di situ. Yang pertama ialah janji menjadikan national home for the Jewish people. Yang pertama. Yang kedua ialah mereka juga berjanji untuk memastikan nothing should be done which may prejudice the civil and religious right of existing non-Jewish communities in Palestine. Janji yang pertama mereka mengotakannya, dan janji yang kedua telah pun mereka memungkirinya dilihat kepada apa yang dilakukan selepas daripada ini. Terima kasih kepada saudara Tuan Ray Nure. Inti saya pun tak pasti ini nama betul ke ataupun nama pinjaman sahaja, yang bersama-sama dengan saya. Begitu juga dengan Puan Siti Nazariah ya, daripada Kementerian Belia dan Sukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati sekalian, kita tengok ya, ini ya, bila kita bercakap kepada manusia yang banyak menggunakan akal dan berfikir ini, lebih mudah saya berinteraksi. Tuan-tuan tengoklah di sebelah kiri saya peta itu yang dicatat pada tahun 1947, dan sebelum daripadanya ya, tidak ada sedikit pun nama Palestin. Semuanya adalah nama-nama yang disebut, tidak ada nama Israel di situ. Pelajar saya Amirul Nizam juga bersama. Terima kasih Sungai Petani Kelia. Begitu juga dengan ya, kita dapati tanah itu namanya ialah Palestin. Tetapi berlaku perubahan peta yang saya gambarkan pada sebelah kanan itu, permulaannya hijau. Semuanya tanah Palestin. Penduduk Palestin merupakan orang-orang Arab yang tinggal di situ. Saya sebutkan tadi, dan jumlah mereka lebih daripada 75%. Yang lebihnya ialah Arab Kristian, yang lebihnya ialah orang-orang Yahudi,
yang disebut sebagai the Oriental Jews, iaitu Yahudi daripada Orient yang tinggal tetap kekal di kawasan ini sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak daripada Nabi Musa alaihissalam, berterusan sampailah hari ini. Tetapi itulah yang berlaku apabila kita tengok pengisytiharan negara Israel yang diisytiharkan pada tahun 1948. Yang berlaku ialah kawasan hijau telah pun dihadkan wilayahnya menjadi tanah sekangkang kera, yang selebihnya yang warna putih itulah yang diisytiharkan oleh Israel sebagai negara haram pada tahun 1948. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah kalau kita tengok peta ini tidak ada langsung, ya, kalau kita tengok langsung tidak ada, ya, tidak ada nama Israel di situ. Namanya, ya, ini peta bukan orang Islam yang buat, ya, tetapi ini peta telah disediakan oleh National Geographic, ya, di dalam magazinnya, ya, di dalam majalahnya pada tahun 1947. Tuan-tuan dan puan-puan, tangisan yang dimiliki oleh rakyat Palestin bukannya berlaku sejak daripada 11 hari yang lepas, tetapi mereka telah dipukul, mereka telah dimusnahkan, harapannya telah hancur sebanyak 3 kali sebelum daripada ini. Yang pertama ialah apabila berlakunya peristiwa Nakbah dan diisytiharkan pada 14 hari bulan Mei tahun 1948. Ini juga tuan-tuan menjadi sebab mengapa pada 14 hari bulan Mei yang lepas, 15 bulan Mei yang lepas, mereka bangkit bukan sahaja kerana peristiwa Jarrah, bukan sahaja kerana pihak Israel masuk dan menguasai kawasan kota Jerusalem dan juga Baitul Maqdis, tetapi mereka menangisi nasib yang telah dihadapi oleh datuk dan nenek mereka apabila mereka apabila gerakan Zionis antarabangsa melaksanakan satu projek yang besar yang kemudiannya disebut sebagai Hari Nakbah, iaitu hari kehancuran, hari kerosakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, kita masih menunggu lagi ramai, ya, peserta-peserta penonton yang berjanji untuk datang, ya, mereka sedang on the way, tapi tak apalah, saya teruskan perlahan-lahan kerana saya rasa tak sempat nak tunggu tuan-tuan kerana kita dihambat oleh masa dan rakyat Palestin sekarang ini masih berada di dalam keadaan tangisan yang tidak kesudahan. Mereka masih lagi bersedih menangisi anak-anak mereka yang mati. 300 daripada lelaki telah meninggalkan para balu yang terpaksa dikongsi kesusahannya oleh seluruh rakyat Malaysia, dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah memberikan bantuan keuangan yang banyak. Ya, saya dimaklumkan satu NGO yang dipimpin oleh anak saya sendiri, iaitu Nadir An-Nuri, telah berjaya mendapat 12 juta daripada wang yang ada daripada poket tuan-tuan. Banyaknya 12 juta. Cukup ke tak cukup? 12 juta hanya cukup untuk membina satu bangunan, ya, satu tower yang telah pun dimusnahkan oleh Zionis Israel baru-baru ini. Baru satu, ya, bukannya 5, bukannya 10. Dan terima kasih juga kepada gerakan Aid for Palestine yang telah pun berjaya mengumpulkan, ya, lebih kurang sama, ya, jumlahnya, dan kita yakin bahawa jumlah mereka akan bertambah daripada masa ke semasa, ya, sehinggalah pada masa ini, dan tidak akan berhenti kerana keperluan mereka lebih daripada 300 ke 500 juta. Semuanya kesan daripada peperangan selama 11 hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan hormati sekalian, pada masa ini tuan-tuan, pada tahun 1948, boleh bayangkan 600 kampung dimusnahkan. Jalan bukan saja dimusnahkan, tetapi dibuang tanda-tanda jalan.
Kita boleh bayang kalau mereka masuk ke Kuala Lumpur, Jalan Maharaja Lela dah tak ada, Jalan Tuanku Said Putra dah tak ada, ya, Coket Road dah lama tak ada, Jalan Tunku Abdul Rahman pun tak ada, ditukarkan dengan nama-nama yang mereka hendak bersesuaian dengan nama-nama tokoh gerakan Yahudi yang ada sejak daripada zaman awal sehingga dah tertubuhnya negara haram Israel, ya, pada 14 hari bulan Mei tahun 1948 yang saya sebutkan tadi. Ratusan ribu terbunuh, dikatakan hampir 300,000 mati dibunuh kerana menentang penguasaan, kezaliman dan kejahatan hantu-hantu Israel, ya, yang ada pada masa itu. Dan gerakan ini, ya, akhirnya menjadikan wilayah Palestin yang wujud sejak daripada 3,000 tahun sebelum Masihi, ya, dijadikan sebagai penempatan kekal orang-orang Yahudi, dan seterusnya Palestin menjadi pelarian kekal yang jumlah mereka melebihi 7 juta pada masa ini. Tuan-tuan, kita boleh bayangkan, ya, saudara Ridwan Abdullah boleh bayangkan, kalau sekiranya 7 juta rakyat Palestin yang berada di merata dunia, antaranya ada kira-kira 3-4 hingga 4,000 di Malaysia, mereka dibenarkan pulang ke Palestin, maka jumlah mereka sama dengan jumlah rakyat Israel. Jadi kalau itulah yang berlaku, maka kita yakin dan kita percaya kita akan, ya, melihat suatu perubahan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah berlakunya hari Naksah. Hari Naksah ini maknanya hari kemalangan, hari tragedi, hari yang sangat memalukan apabila berlakunya peperangan tahun 67. Apa yang Israel dapat, itu dia. 1, 2, 3 dan 4. Dan daripada situlah ditubuhkan OIC. Saya pun terlalu marah kepada OIC, sehingga OIC pun saya tulis IOC saja. Kerana apa? Kerana tidak sepadan dengan namanya yang besar, tetapi mereka adalah merupakan di antara makhluk yang gagal, bukan sahaja untuk memerangi dan juga memperjuangkan hak tanah Palestin, tetapi mereka juga telah merungkai kepercayaan dan keyakinan rakyat Islam di seluruh dunia. Mereka adalah merupakan satu kesatuan yang kedua terbesar selepas PBB. Tetapi mereka berada di mana sahaja. Apa yang mereka lakukan ialah memulakan sebahagian daripada negara, memulakan apa yang disebut sebagai normalisasi sejak daripada tahun 1978. Normalisasi ini, tuan-tuan, bukannya berlaku tahun lepas, tetapi ia berlaku sejak daripada tahun 78 apabila Anwar Sadat. Saya dapati ramai juga orang yang menyokong kerajaan Mesir. Memang tidak dapat dinafikan, saya sebut nanti, kerajaan Mesir banyak melakukan bantuan kepada Palestin. Tetapi bantuan yang diberikan itu adalah bantuan yang ada kepentingan, ya, seperti yang akan saya bincangkan nanti selepas daripada ini. Saya juga melihat saudara sahabat saya, kawan lama saya, iaitu saudara Muhammad Jusoh yang merupakan pengarah JKR Negeri Kedah bersama-sama dengan saya. Terima kasih, ya, akhi Muhammad, rakan sekolah saya yang lama sejak daripada zaman di Kolej Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berlaku satu lagi peperangan. Inilah di antara juga peperangan yang memalukan apabila tuan-tuan boleh bayang 9 buah negara Arab bersama-sama dengan Mesir membuat satu pakatan yang besar. Pada masa ini dikatakan jika sekiranya penduduk di negeri Arab pada masa itu sama-sama, ya, melepaskan batuknya ataupun ludahnya terhadap rakyat Israel pada masa itu, maka negara Israel akan tenggelam. Kerana apa? Kerana jumlah mereka yang sedikit, tetapi rakyat pada masa itu, orang-orang Arab, ya, sangat berada dalam keadaan yang tidak, ya, yang tidak menentu dan tidak membantu sama sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, ya, kita dapati oleh kerana itulah, ya, kita rasa bertanggungjawab, ya, untuk sama-sama, ya, kita bersama-sama
Sekejap ya. Ya. Dengan sebab itulah kita bersama-sama supaya kita faham dan sedar bagaimana teruknya perasaan rakyat Palestin apabila mereka mendapati peperangan yang dilakukan bulan Ramadan mengambil manfaat daripada berlakunya perang Badar yang sangat bersejarah. Tiba-tiba mereka gagal. Jadi akhirnya ini adalah merupakan pukulan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati sekalian. Maka selepas daripada itu, pimpinan Arab mula mengubah sikap mereka. Apabila mereka berpegang kepada falsafah yang dibawa daripada Barat. If you cannot beat them, you join them. Nah, ini masalahnya. Apabila mereka tidak dapat mengalahkan tentera Israel yang sedikit itu, tetapi mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, apa yang berlaku? Mereka terus-menerus cuba untuk mengadakan pengiktirafan terhadap negara Israel. Jadi antara negara yang awal ialah Camp David. Mengapa Anwar Sadat ambil Camp David? Kerana kononnya nak menyelamatkan tanah Semenanjung Sinai yang dirampas oleh kerajaan Israel dalam peperangan tahun 67. Mereka cuba secara kekerasan tahun 73 tapi tak jalan. Lalu mereka nampak inilah cara yang paling baik. Iaitu apa dia? Menjual maruah Islam dengan mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Dan akhirnya mereka mendapat tanah di Semenanjung Sinai. Tuan-tuan tahu sebab apa masa itu Anwar Sadat nak sangat Semenanjung Sinai? Kerana pada masa itu terdapat bekalan minyak yang banyak di Semenanjung Sinai. Tetapi Allah SWT membayar secara tunai kepada pemimpin-pemimpin Mesir. Apabila mereka menandatangani perjanjian ini, pada masa ini kilang minyak ataupun tempat petroleum yang ada pada masa ini tidak lagi dapat beroperasi, tetapi malangnya tempat itu dijadikan saluran untuk menyalurkan bantuan minyak, bekalan minyak daripada Israel. Nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membayar secara tunai kepada pemimpin-pemimpin Mesir. Kerana apa? Kerana mereka telah mengadakan kerjasama dengan pihak Israel. Itu satu. Yang keduanya ialah Jordan. Jordan yang tidak tahan dengan tekanan yang dilakukan oleh Israel, akhirnya terpaksa menyerahkan tanah di tebing barat yang dikuasai oleh Jordan dan umat Islam sejak daripada zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, tetapi terpaksa juga menyerahkan batang leher kepimpinan Jordan kepada Israel dan menyertai mengadakan hubungan diplomatik pada tahun 1994. Kesannya, tuan-tuan, tangisan yang telah pun menjadi sebahagian daripada rentetan kesedihan rakyat Palestin itu, akhirnya kepimpinan rakyat Palestin tidak ada pilihan lain kerana mereka telah pun ditinggalkan dan perjuangan mereka tidak mendapat dukungan daripada mana-mana pihak, terutamanya daripada kepimpinan orang Arab. Tuan-tuan, keadaan ini sebenarnya menjadi lebih teruk. Suasana ini menjadi lebih dahsyat apabila kerajaan Israel masuk ke tanah Palestin. Mereka telah menyediakan satu peraturan dan undang-undang yang disebut sebagai the right to return. Maknanya mereka memberi hak kepada semua bangsa Yahudi yang tinggal di seluruh dunia membenarkan mereka pulang ke Palestin
dah apabila mereka pulang, sudah tentulah tempat duduknya tidak cukup. Maka mereka mengadakan undang-undang yang sangat zalim, iaitu mana-mana tanah yang ingin dimiliki oleh mana-mana rakyat Palestin, maka yang dimiliki oleh mana-mana rakyat Palestin yang nak mereka rampas, menjadi satu perkara yang mudah. Membawa hal itu ataupun membawa rancangan projek itu kepada mana-mana mahkamah, lalu mahkamah secara automatik di atas dasar undang-undang yang ada tahun 1950, 54 dan 70, akhirnya banyak tanah-tanah telah dirampas. Selain daripada ini yang dirampas kononnya secara legal. Kita jangan lupa ada 1 juta penduduk Israel di tebing barat yang merampas tanah orang-orang Palestin secara illegal, yang disebut sebagai illegal settlement. Itulah tuan-tuan yang menyebabkan berlakunya pertembungan peperangan yang terakhir ini yang berlaku pada minggu lepas, iaitu apabila mereka mula melaksanakan projek besar mereka ke atas satu kawasan perkampungan Sheikh Jarrah. 140 buah rumah telah dirampas. 800 lagi sedang menunggu untuk dirampas mengikut peraturan dan undang-undang yang mereka ada. Ini sebenarnya menambahkan lagi tangisan, kesedihan rakyat Palestin, khususnya mereka yang tinggal di tebing barat. Belum lagi kita nak cerita kesedihan yang dihadapi oleh orang-orang Palestin yang menjadi rakyat negara Israel yang tinggal di negara Israel. Yang itu kita akan tengok selepas daripada ini. Faktor segera juga yang membawa kepada pecahnya perang baru-baru ini ialah mempunyai kaitan dengan rampasan yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap kawasan Jerusalem Timur ataupun disebut sebagai East Jerusalem, yang di sana terdapatnya kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi umat sekalian, pengisytiharan yang dibuat pada 12 hari bulan Mei tahun 1968, apa yang mereka sebut, iaitu pada setiap 28 hari bulan Ayar setiap tahun bersamaan dengan 28 hari bulan Ramadan, mereka akan memastikan supaya kawasan di Jerusalem Timur itu, di dalam kota Baitul Maqdis, hendaklah dikosongkan. Kerana apa? Kerana memberi laluan kepada satu perarakan yang saya sebut tadi, iaitu perarakan untuk menyambut kejayaan Israel merampas kota Jerusalem Timur dan seterusnya menggabungkan keseluruhan kota Jerusalem di bawah kekuasaan Zionis Yahudi Israel. Maka dengan sebab itulah peristiwa yang kita sebut baru ni, yang tak ramai, tak banyak diceritakan, ramai di kalangan penceramah hanya menceritakan tentang peristiwa di Sheikh Jarrah dan juga peristiwa yang melibatkan penguasaan, pembunuhan, pelepasan gas pemedih mata dan juga penembakan menggunakan peluru getah yang menyebabkan kematian kepada rakyat Palestin yang berkumpul untuk menunaikan ibadat Qiyamul Lail sempena 10 malam terakhir dan juga Lailatul Qadar. Tetapi kita dapati ianya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan kezaliman yang dilakukan terus-menerus oleh pemerintah di Palestin secara haram pada masa ini. Jadi kita pun boleh ada hak untuk mempertikaikan mengapa dipilih tarikh pada setiap 28 Ramadan. Mengapa tidak pilih tempoh yang lain? Mengapa mereka tidak pilih masa yang lain untuk
kepada mereka yang baru masuk. Dan inilah ya penceramah pada petang ini ya akan sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan. Nanti asyik duk tengok PowerPoint saja, tak tahu siapa yang memberikan ceramah. Salam perkenalan kepada rakan-rakan kita yang baru saja bersama-sama dengan saya pada petang ini. Tuan-tuan, selepas daripada normalisasi dua buah negara, Trump telah berjaya, alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya, telah berjaya melakukan normalisasi yang baru pada zaman moden bermula pada tahun 2018, iaitu apabila mereka berjaya mempengaruhi dan menguasai UAE, Bahrain, Sudan dan juga Morocco mengadakan hubungan diplomatik. Tadi dua buah negara tadi ada menasabahnya. Mengapa mereka mengadakan normalisasi? Kerana tanah mereka dirampas oleh Israel, walaupun masih tak betul dan tak tepat. Yang empat buah negara ini tuan-tuan, kita pun tak tahu kok mana mereka nak, ya, tanah mana yang mereka nak dapat. Kerana UAE, Bahrain, Sudan dan Morocco tidak ada pun sekeping tanah mereka yang bersempadan dengan Israel. Tetapi apabila mereka mengadakan hubungan diplomatik, maka mereka berjanji satunya kerjasama dari segi ketenteraan. Mereka percaya kepada Israel untuk mengadakan kerjasama ketenteraan. Satu. Yang kedua ialah dari segi teknikal. Teknikal tuan-tuan. Semua maklumat yang ada negara mereka sudah tentulah akan disedut, ya, akan dicuri, akan dirampas oleh kerajaan Israel yang sangat terkenal dari segi keupayaan teknologinya. Yang kedua. Yang ketiga, kerjasama dari segi perdagangan. Rakyat Israel hanya ada, saya sebut tadi, kira-kira 7 juta saja. Nak berdagang apa dengan rakyat Israel? Lebih baik mereka berdagang dengan kerajaan Saudi yang penduduknya ada lebih daripada 30 juta. Lebih baik mereka berdagang dengan negara Turki yang penduduknya ada jumlahnya lebih daripada 80 juta. Lebih baik mereka berdagang dengan negara Pakistan yang jumlahnya lebih daripada 100 juta. Lebih baik lagi kalau mereka nak membantu sesama Islam, mereka mengadakan hubungan, mengeratkan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Kerana jumlah penduduk Indonesia lebih ramai daripada keseluruhan penduduk Arab yang ada di Timur Tengah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati sekalian, selepas daripada itu ada pula yang memberi harapan kepada Joe Biden. Ya, ada yang menyokong Joe Biden. Ada yang sebut nama Biden ni agaknya daripada orang Melayu kot, nama Pak Biden. Dan nama Kamala Harris pun ada orang kata, inilah nama Makcik Kamala, anak kepada Tuan Harris. Malangnya kepada orang Islam yang sentiasa memberikan pengharapan kepada Amerika untuk menyelesaikan masalah hidup mereka, terutamanya masalah yang berkait dengan isu Palestin yang kita sebutkan tadi. Jangan lupa bahawa Joe Biden menjadi sahabat Yahudi sejak daripada tahun 73. Jangan lupa siapa saja di kalangan Presiden Amerika yang nak menang, mereka mesti mendapat sokongan daripada dia sebut sebagai street.com dan juga iPad yang sentiasa memberikan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertanding dalam pilihan raya Presiden Amerika yang dijangkakan akan memberikan keuntungan kepada Israel dan kuncu-kuncu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu isu juga yang banyak dipersoalkan oleh banyak pihak. Ada yang tulis dalam surat khabar, ada yang hentam saya pun ada dalam internet, ya, apabila melibatkan bantuan keuangan. Saya boleh sebut di sini dengan jelas tuan-tuan, bahawa kalau kita tengok, ya, yang bertanda merah menjadi sebahagian daripada kawasan East Jerusalem yang besar itu, yang bertanda merah itu dikuasai, dikawal oleh Jabatan Wakaf, ya, Jabatan Wakaf Kerajaan Jordan
kerana sebelum daripada itu dia dikuasai oleh kerajaan Jordan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati sekalian, apabila nak bagi bantuan kepada penduduk di Palestin, kita nak kena tengok di daerah mana, di kawasan mana. Daerah yang pertama namanya ialah di Gaza. Kita ada wakil kita di Gaza di sana, dan kita minta ya semoga ya kerajaan kita memberikan perhatian khusus kepada Gaza. Sekarang ini tak ada masalah lagi untuk kita memberikan sokongan kepada Hamas, kerana label yang meletakkan Hamas sebagai teroris itu adalah label yang diberikan oleh teroris yang lain, bukan diberikan oleh rakyat Jordan dan juga rakyat Palestin pada masa ini. Pada masa ini saya akan tunjukkan gambar nanti bagaimana intim dan baiknya hubungan Hamas dengan pejuang-pejuang Palestin yang lain. Berbeza di dalam peperangan yang berlaku sebelum daripada ini. Kenapa? Kerana sebahagian besar pejuang PLO, pejuang Fatah, pejuang Jihad Islami, mereka tidak lagi percaya kepada pemimpin mereka, iaitu Mahmud Abbas. Kerana Mahmud Abbas sekarang ni pun tak beri apa-apa kenyataan apabila perang berlaku. Kenapa? Kerana dia takutkan kepada kedudukannya yang mungkin digugat oleh Israel kalau dia menyatakan pendiriannya, memberikan sokongan kepada Hamas ataupun meminta kepada rakyatnya, khususnya yang tinggal di kawasan Palestinian National Authority itu, PNA, tuan-tuan kena cek dalam internet, sehingga akhirnya rakyat bangkit. Jadi peperangan pada tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati sekalian, kita dapati bukan lagi peperangan yang melibatkan penduduk Gaza, melibatkan Brigade Al-Qassam semata-mata, tetapi pada tahun ini agak pelik. Satunya, seluruh rakyat keturunan Palestin, sama ada yang tinggal di Gaza ataupun yang tinggal di tebing barat ataupun yang tinggal dalam negara Israel. Sekarang ini tentera Israel sedang dengan rakusnya menangkap siapa-siapa yang didapati memberikan sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin dalam keadaan mereka pada masa yang sama menjadi sebahagian daripada rakyat Israel yang saya sebut tadi. Jadi rakyat Arab yang duduk di Israel ni, tuan-tuan, jumlah mereka ramai. Kira-kira 2 juta kalau mengikut maklumat yang saya dapat. Terima kasih kepada saudara Sofyuddin. Ya. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi, mereka ini sekarang dalam proses nak ditangkap, nak dipenjarakan. Kerana apa? Kerana menyatakan sokongan secara terbuka kepada perjuangan yang dipimpin oleh Hamas pada masa ini. Jadi kita boleh bayang. Ditambah itu lagi, rakyat Malaysia memainkan peranan yang sangat signifikan sehingga hashtag koyak Israel itu sampai ke merata dunia. Jangan main-main ya, yang disebut oleh rakyat Malaysia dalam sosial media masing-masing. Bukan koyok yang digunakan untuk demam itu. Yang koyok itu orang Jepun tahu, tetapi ini koyak menunjukkan bagaimana serius dan bersungguh-sungguhnya rakyat Malaysia memberikan sokongan kepada perjuangan pada masa ini. Jadi mereka ambil semangat daripada bulan Ramadan, semangat daripada Qiyamul Lail, semangat daripada Hamas, tetapi kita nak kena berjaga-jaga. Kita takut semangat ini luntur dan kita lupa bahawa di sana masih ada lagi rakyat yang terpaksa menangis, menanggung kesusahan sampailah hari. Jadi tuan-tuan, ringkasnya soalan yang saya kemukakan ialah sampai bila mereka menangis. Saya nak berhenti pukul 3 suku dan saya nak tengok kalau ada apa-apa soalan, kita boleh bincang insya-Allah. Jangan lupa share dan like. Bukan sahaja Facebook saudara Zulfadli, tetapi juga Facebook saya dan juga Facebook rakan-rakan lain yang telah pun sedia share dan like. Share dan like saja tidak cukup. Nanti selepas pada ni, kita nak kena fikir tengok berapa jumlah yang telah pun pejuang-pejuang
yang mengumpulkan wang untuk derma dapat dan berapa lagi yang diperlukan. Tuan-tuan, ini gambar ini saya ambil dalam internet, tapi saya pernah pergi ke khemah pelarian di Jaraman, di luar daripada kota Damsyik, kota Damaskus. Mereka hidup di dalam khemah pelarian sejak tahun 1948. Sampai bila? Sampai sekarang. Tapi kalau kita pergi sekarang ni, tak adalah khemah pelarian macam ni. Mereka telah membina khemah pelarian daripada batu. Ya, mereka ada rumah 5 tingkat, 6 tingkat. Apa maksud daripada batu? Saudara Safiuddin, maksudnya tidak sempurna kerana masih dianggap sebagai khemah pelarian. Bangunannya tak lengkap. Atapnya bocor. Sebahagian daripada kawasan rumahnya kotor. Ya, tidak ada majlis pembandaran yang datang membantu mereka dengan baik. Inilah yang berlaku di khemah pelarian di Jaraman. Inilah juga yang berlaku di khemah pelarian di Lubnan dan juga di bahagian-bahagian lain di Syria. Yang cantik sikitnya ialah di Gaza. Kerana Gaza sentiasa mendapat bantuan terutamanya daripada United Nations pada satu masa dulu, sehinggalah bantuan itu ditutup, dihapuskan, dibatalkan pada tahun 2006. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini di antara gambaran-gambaran sedih. Siapa yang tak menangis apabila anak-anak mereka, ni gambar yang kalau tuan-tuan tengok ke atas tu, di atas tu, atas sebelah kanan itu, kita masih ingat bulan Ramadan beberapa tahun yang lepas, seorang bapa yang berlindung di sebalik bangunan tetapi ditembak sehingga tembus bangunan itu dan bapaknya mati. Kemudian selepas itu anaknya pula ditembak di atas alasan mereka ini adalah pengganas. Inikah kemanusiaan yang nak disokong oleh, di atas nama kemanusiaan yang nak disokong oleh kerajaan-kerajaan Arab yang saya sebutkan tadi, ataupun kerajaan-kerajaan Amerika dan kuasa-kuasa besar yang lain. Tuan-tuan, ini adalah kemusnahan yang dilakukan di Jenin, iaitu kawasan utara Gaza pada tahun 2002. Di utara Palestin, maafkan saya, pada tahun 2002 kawasan ini menjadi padang jarak, padang terkukuh. Begitulah juga tuan-tuan, mereka masuk ke sekolah. Kita tidak dapat bayangkan sekolah menengah kebangsaan Puncak Alam ataupun sekolah menengah agama Sabak Bernam sedang nak pergi sekolah, tiba-tiba mereka didatangi oleh tentera, bawa M16 dan menyuruh mereka pulang balik ke rumah masing-masing supaya tidak datang sekolah dan tidak belajar, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bodoh dan boleh diikat pemikirannya dengan cara yang mudah. Ini mereka datang ke sekolah menengah, seperti gambar yang tuan-tuan tengok. Mereka terus mengganas. Mereka juga sangat berani kepada kanak-kanak yang baru pulang daripada sekolah, mereka tangkap. Selepas daripada itu, mereka hantar ke penjara tanpa adanya belas kasihan. Tuan-tuan, kalau kita tengok, inilah juga di antara perkara yang menyebabkan rakyat di Palestin terus-menerus menangis dan mereka tidak ada pilihan kecuali bergantung kepada mana-mana gerakan, mana-mana NGO, mana-mana persatuan yang diharapkan boleh membantu mereka. Apabila gagalnya gerakan yang dibawa oleh PLO yang berasaskan kepada gerakan nasionalis, yang akhirnya didapati banyak mementingkan diri dan kepentingan masing-masing. Ini gambar-gambar tuan-tuan yang kita nak kongsi juga yang berlaku sebelum daripada ini. Gambar yang di atas ini, kalau tuan-tuan tengok yang saya tunjuk, tidak berapa jelas, gambar di atas ini ialah contoh di mana salah seorang daripada rakyat Palestin yang membelot. Apa maksud membelot? Mereka sama ada sengaja ataupun tidak sengaja menjadi pembelot dan gunting dalam lipatan. Maknanya walaupun mereka rakyat Palestin, tetapi mereka menjadi informer yang melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestin pada masa ini. Di perkara ini berlaku secara berterusan.
Tetapi dalam peperangan yang baru-baru ni, saya dapat maklumat daripada rakan-rakan kita yang berada di Palestin. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapati pada kali ini tidak ada seorang pun rakyat di Gaza yang menjadi petualang. Siapa yang menjadi petualang, itulah yang akan mereka lakukan. Mereka gantung beberapa hari, dan mereka biarkan di situ beberapa lama, beritahu kepada rakyat, beritahu kepada semua rakyat Palestin, inilah balasan yang akan mereka dapat kalau mereka menjadi pentualang kepada pihak Zionis Israel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka lakukan ini kerana mereka nak pastikan supaya ianya dilakukan secara telus dan bersih. Ini di antara contoh banduan, seksaan yang dilakukan ke atas banduan. Kita boleh bayang berhari-hari, berbulan-bulan, dikatakan mereka diseksa dalam pelbagai bentuk, dilepaskan di dalam telaga yang kosong, dan selepas pada tu mereka diikat dan dibiarkan dalam keadaan duduk, dalam keadaan keadaan yang tidak selesa. Dan yang terakhir, tuan-tuan tengok bagaimana diadakan sekatan jalan raya yang dilakukan oleh tentera Israel. Ini lebih daripada 600 sekatan jalan raya diletakkan di sepanjang kawasan tebing barat yang mereka rampas pada tahun 1967. Jadi tangisan manakah, rakyat manakah yang tidak menangis? Susahnya mereka hidup. Sudahlah mereka dibina dengan satu tembok yang sangat tinggi yang tidak mungkin untuk mereka melepasinya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka bukan saja membunuh rakyat Palestin di dalam negara, tetapi ini juga berlaku pada 2018 di Kuala Lumpur. Pembunuhnya sampai hari ini belum dapat dikesan. Tetapi apabila kita baca surat khabar Jerusalem Post, surat khabar Haaretz yang dikeluarkan oleh negara Israel, mereka sebut dengan jelas, ini pembunuhan ini yang dilakukan ke atas Fadi Muhammad Al-Batsh. Puncanya ialah kerana beliau mempunyai keupayaan boleh mencipta drone dengan jumlah dengan harga yang sangat murah, iaitu kira-kira 300 USD sahaja. Dia sedang belajar di Uni KL, dan kemudian selepas daripada itu ialah surat khabar yang disebut, terima kasih kepada saudara kita sebut Times of Israel dan juga Haaretz yang kita dapati. Haaretz ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, walaupun dia diterbitkan oleh Israel, tetapi dia berhaluan kiri. Banyak berita-berita yang negatif berkaitan dengan Israel juga dimasukkan dalam Haaretz. Dulu saya dapat subscribe Haaretz ini percuma, tapi sekarang ni kena bayar, jadi saya tak nak bayar. Buat apa saya bagi duit walaupun dia berfahaman kiri dan menentang kerajaan, tetapi lebih baik saya bagi duit kepada pejuang-pejuang di Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mereka dalam keadaan separuh mati, apabila mereka melihat dalam timbunan itu, mereka melihat tentera Israel sedang datang dan ingin memijak mereka, mereka masih lagi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, imma an-nasru, sama ada mereka menang, ataupun wa imma asy-syahadah, ataupun mereka mempertahankan diri mereka sehingga mereka mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini di antara contoh keganasan yang terus-menerus dilakukan oleh rakyat Israel. Mereka hanya berani dengan kanak-kanak, dan ini alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan Mesir di bawah As-Sisi telah mula membawa masuk bantuan dengan banyaknya. Dikatakan hampir puluhan juta dibantu. Sama ada mereka membawa masuk gas, petroleum, bantuan yang di atas itu ialah bantuan membawa masuk ambulan dan bantuan untuk kebajikan dan kesihatan, terutamanya rakyat Palestin yang sedang berada dalam tangisan pada masa ini. Ini yang ditulis
kita pun agak terkejut ya dengan perkembangan yang berlaku baru-baru ni. Sepanjang peperangan berlaku, ramai orang-orang Eropah yang bukan Islam, ya saudara saudara Zul ya, yang jadi pengacara tidak rasmi dalam program kita pada petang ini, kita pun pelik bahawa ada ramai di kalangan rakyat Eropah, orang Eropah yang bersama-sama bangkit untuk mengadakan demonstrasi menentang kezaliman dan kejahatan Israel. Bila kita tanya dia, bila akhbar tanya dia, pemberita tanya, why you are joining the demonstration against the Israeli government? Are you together with the Hamas? They said, mereka sebut dengan jelas, kami tidak bersetuju dengan Hamas. Memanglah mereka itu adalah bangsa Israel ataupun orang-orang Eropah yang tak faham, dan mereka pun marah dengan Hamas sebab Hamas dikategorikan sebagai gerakan teroris. Tetapi pada masa yang sama pun mereka menentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel pada masa ini. Jadi orang Eropah pun bangkit. Pada kali ini memang sesuatu yang sangat pelik. Rakyat daripada seluruh dunia tanpa mengira agama, keturunan, bangsa menyatakan bangkangan terhadap Israel, walaupun ada di kalangan mereka tidak menyatakan sokongan kepada pemimpin Hamas yang bergerak. Soalannya, mengapa Israel memilih untuk berdamai pada kali ini? Kalau tuan-tuan tengok itu, itulah dia kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga akhirnya lebih daripada 1,800 rumah dirosakkan. Lebih daripada 14,000 tadi 1,800 rosak terus, 14,000 rosak sebahagian, dan banyak pusat-pusat kerajaan, 74 buah premis kerajaan telah pun dibom. Kita dapati antara kawasan yang paling banyak sekali yang telah mereka rosakkan ialah di kawasan bandar Gaza, iaitu di Gaza City, seperti yang tuan-tuan tengok di bahagian bawah. Mereka juga terpaksa berhenti tuan-tuan pada tahun ini, peperangan tahun ini. Walaupun pada 2014 mereka telah berjaya mengekalkan perang itu selama hampir 3 bulan. Tetapi pada kali ini, hasil daripada kerjasama semua pihak, mereka tidak ada pilihan. Kerana apa? Pada kali ini bukan sahaja serangan daripada Gaza oleh Brigade Al-Qassam. Bukan sahaja serangan daripada Hizbullah yang datang daripada utara, tetapi juga serangan daripada Bashar Assad daripada Syria. Walaupun Bashar Assad membunuh rakyatnya, tetapi pada kali ini dia juga berkongsi sama menghantar bahan-bahan menembak daripada sempadan sehingga sampai ke Israel. Dan yang paling mereka takut, yang paling Israel takut ialah apabila suatu percubaan yang baru yang dilakukan oleh tentera Brigade Al-Qassam, iaitu dengan adanya senjata yang disebut sebagai senjata jarak jauh, 250 km boleh sampai. Sedangkan Tel Aviv dengan Gaza hanya 70 km. Menunjukkan kepada kita sekarang ini pihak tentera Brigade Al-Qassam mempunyai keupayaan yang luar biasa. Sebab itulah kalau ikuti apa yang disebut oleh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, selepas daripada perang tamat, dia mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan Iran, di samping terima kasih juga kepada kerajaan Qatar dan kerajaan Mesir yang banyak membantu sehingga akhirnya peperangan dapat ditamatkan. Jadi juga mungkin tuan-tuan ada timbul soalan, sebab apa Gaza dah nak berhenti? Sebab apa Brigade Al-Qassam dah berhenti? Kita nak kena tahu juga bahawa yang diutamakan oleh pemimpin Hamas ialah kebajikan rakyat. Kalau rakyat dibiarkan menangis lebih daripada 11 hari, tangisan mereka tidak tamat dengan tamatnya peperangan, tetapi belum tamat kerana 1,800 buah rumah yang mereka tinggal. Rumah ini bukan sebiji-sebiji macam yang kawan-kawan kita duduk di banglo di puncak alam tu, yang rumahnya jauh lebih murah nak dibandingkan dengan Shah Alam.
tetapi mereka yang dimusnahkan itu ialah 1,800 unit, ya, rumah-rumah yang menaranya tinggi sampai 4 hingga 5 tingkat, sehingga menara 13 tingkat yang dimiliki oleh Al Jazeera, ya, dan juga Associated Press juga, OF ataupun AFP juga telah dimusnahkan. Maka mereka tahu tidak ada peluang yang paling baik kecuali menyelamatkan rakyat dan mengadakan kerjasama, ya, dengan pihak Mesir dan juga Qatar. Tuan-tuan boleh tengok gambar ini, ya. Daripada kanan, Brigade Syahid Izzuddin Al-Qassam daripada Hamas. Ada lagi daripada JIP, iaitu daripada apa dia panggil, Jihad Islami Pakistan, Palestin, maafkan saya. Daripada Brigade Abu Mustafa, daripada Brigade Asyahidin fi Al-Quds daripada Fatah. Ini yang saya sebutkan tadi. Maknanya Brigade Ketenteraan Fatah dan PLO pun sudah tidak percaya, berpaling tadah daripada ketua mereka, tetapi bersama-sama dengan semua yang lain juga dengan tujuan untuk memastikan supaya Israel tidak boleh menunjukkan keganasannya, kejahatannya dan menunjukkan kekuatan umat Islam yang tidak berlaku kepada peperangan yang berlaku sebelum daripada ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi menunggu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut antaranya, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, iaitu pembukaan kota Baitul Maqdis dan hadis-hadis yang lain. Jadi untuk tu saya nak tangguhkan dulu apa yang saya sampaikan ini, dan saya nak lihat dan saya nak baca. Kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan bertanya soalan di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau ada, dipersilakan supaya saya boleh melihat soalan-soalan itu, dan insya-Allah, ya, kita sangat sangat alu-alukan. Sama ada saya boleh menjawab ataupun tidak, ya, itu belum tentu lagi, kerana saya juga, ya, terima kasih kepada Nik Farihan, saya juga ada kelemahan dan kekurangan yang sepatutnya saya masih perlukan banyak lagi untuk kita, ya, untuk kita lakukan seterusnya. Dipersilakan. Silakan. Ada apa-apa soalan, sila tulis. Apa cik? Ya, apakah kemungkinan punca, apa soalannya? Apakah kemungkinan punca Israel mengarahkan rakyatnya sekitar 47 km berundur 2 hari terakhir sebelum gencatan senjata? Ini soalan yang pertama. Sebenarnya, walaupun mereka seperti dipaksa untuk mengadakan gencatan senjata kerana tekanan yang diberikan oleh seluruh dunia, tetapi mereka tak percaya kepada diri mereka sendiri sebenarnya. Mereka tak yakin. Bukan mereka tak percaya, tak yakin kepada Hamas, tetapi mereka tak percaya kepada diri mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka tahu. Ya, saudara Ridwan, ya, yang mereka tahu ialah kalau diadakan gencatan senjata, kemungkinan ada di kalangan pemimpin-pemimpin tentera Israel yang tidak mengikuti gencatan senjata itu. Maka dengan sebab itu, mereka mengarahkan. Dia sistem yang ada di Israel, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah apabila berlakunya serangan, apa yang mereka lakukan ialah mereka akan pastikan supaya alat-alat yang canggih yang dimiliki oleh tentera Israel, yang pertama sekali mereka ada satu sistem yang disebut sebagai the Iron Dome. Iron Dome ni maknanya ada satu macam kubah yang tugasnya ialah membuat lintasan dan juga pintasan terhadap sebarang bentuk senjata yang datang sampai ke wilayah mereka. Itu yang mereka lakukan. Tetapi oleh kerana jumlah yang dihantar itu adalah terlalu besar, terlalu banyak dan merata tempat, akhirnya mereka tidak dapat lakukan. Jadi menjadi kebiasaan kepada negara Israel, di seluruh Israel, apabila ada satu saja tembakan, maka mereka akan mengeluarkan siren.
Ini untuk pengetahuan tuan-tuan ya, mungkin sebahagian daripada kita lupa bila kita baca Quran, ya, Quran pun ada sebut bahawa manusia Israel ini adalah antara manusia yang paling penakut sekali di atas dunia ini. Nak banding dengan Arab, mereka jauh penakut. Arab pun takut juga. Orang Melayu hangat-hangat tai ayam. Itu yang terkenal. Ya, maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kita dapati apabila telah diadakan perjanjian, mereka masih tidak yakin. Satunya, mereka tak yakin dengan Hamas, itu biasa, tetapi kita yakin bahawa orang Islam, al-muslimu ala syurutihim. Maknanya orang Islam ini terkenal sebagai orang yang berpegang teguh dengan janji. Yakin, alhamdulillah setakat ini okey, tak ada masalah. Cuma berlaku sedikit apa kita panggil kegoncangan di dalam Masjid Al-Aqsa pada hari Jumaat. Selepas kira-kira 10 jam, gencatan senjata diadakan. Itu adalah antara sebabnya kenapa masalah yang diberikan oleh khatib yang menjadi khatib pada sembahyang Jumaat pada hari berkenaan. Soalan yang seterusnya yang ditanyakan oleh saudara Amirul Nizam, terima kasih. Anak dah ada 2 orang ke 3 orang sekarang ni. Zaman Osmaniyah, bangsa Arab ada sentimen kebangsaan sehingga sanggup menentang Osmaniyah dan mengubuhkan pemerintahan yang dilakukan oleh Arab. Dalam isu Palestin, mengapa sikap kebangsaan Arab ini, soalan ini, tidak ada. Tuan-tuan ini sejarahnya panjang. Sejarahnya ialah apabila kerajaan Osmaniyah berjaya menguasai hampir keseluruhan dunia Arab. Sejak bila? Sejak 1517. Mengapa Osmaniyah menguasai Mesir dan hampir keseluruhan wilayah Arab pada masa itu tahun 1517? Kerana pemimpin Arab pada masa itu yang berpusat di Mesir gagal untuk menahan kemarahan tentera Portugis sehingga mereka sampai ke Melaka. Jadi kita jangan lupa sejarah Islam di Melaka mempunyai kaitan dengan sejarah Islam di Mesir dan sejarah Islam di dalam kerajaan Osmaniyah. Maka dengan sebab itu Osmaniyah datang dan menguasai Mesir sebab dia tak boleh harap lagi ke Mesir, sehingga dia berjaya menahan kemarahan banyak lagi tentera-tentera daripada Eropah untuk sampai ke alam Melayu pada masa itu. Itu satu. Masalahnya orang Arab apabila mereka mula meninggalkan Islam, dan saya nak sebut juga gerakan nasionalisme Arab ini tidak dimulakan oleh orang Arab Muslim pada peringkat awal. Ianya dimulakan oleh orang-orang Arab Kristian, pusatnya ialah di Syria dan Lebanon. Ini berlaku pada abad yang ke-19. Kerana dibawa oleh Perancis. Perancis di antara penjahat yang awal yang membawa ideologi nasionalisme Arab ke dalam penduduk di Lebanon pada masa itu. Akhirnya berkembang, dan apabila Perang Dunia Pertama berlaku, antara manusia yang mula-mula sekali menentang kerajaan Osmaniyah, namanya ialah Syarif Hussein. Syarif Hussein yang pada awalnya dilantik menjadi pemimpin di Mekah dan Madinah, telah pun belot dan membuat perjanjian damai dengan McMahon nama dia, wakil British yang ada di Mesir pada masa itu. Detailnya tuan-tuan nak kena baca. Itu satu orang tokoh. Tokoh yang kedua yang juga belot ialah keluarga Saud yang berjaya menguasai kawasan di daerah disebut sebagai kawasan Riyadh dan kawasan sempadan dengannya, di kawasan padang pasir, dan akhirnya mereka berjaya menguasai Mekah dan Madinah, dan dengan bantuan British dan Amerika berjaya menubuhkan sebuah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Saudi pada masa ini. Jadi 2 tokoh inilah yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Osmaniyah, dan dicampur dengan itu juga iaitu bantuan yang dijanjikan, yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin di negara-negara Teluk Parsi pada masa ini, iaitu UAE, Kuwait, kemudian United Arab Emirates, Bahrain dan macam-macam lagi yang ada di situ. Mereka berjanji dengan pihak British tidak akan bekerjasama dengan Osmaniyah, dan akhirnya mereka diberikan suatu
tanah masing-masing dibentuk negara bangsa pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalannya adakah Turki, ya, soalan daripada saudara Nawi, sahabat saya daripada Kelantan, adakah Turki berani menyerang Israel sekiranya Al-Aqsa diceroboh? Untuk pengetahuan kita, Al-Aqsa telah pun dimiliki oleh kerajaan Israel selepas perang tahun 1967. Tetapi pentadbirannya masih lagi, ya, berada di bawah pentadbiran pemerintah tempatan Palestin yang ada. Ya, itu kita nak kena faham. Sekarang ini memang Turki bukan saja bercakap, tetapi dalam pertemuan dengan OIC dia ada mencadangkan supaya dihantar tentera pengaman di atas nama OIC. Kerana kalau dia nak minta tentera pengaman daripada PBB, sudah pasti akan ditolak. Jadi maka dengan sebab itu mereka cuba memujuk negara-negara OIC hantar tentera pengaman di sempadan. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, di antara tebing barat dengan Israel ada kawasan yang disebut sebagai zone, international zone, ataupun zon antarabangsa yang boleh diletakkan tentera pengaman di situ. Jika sekiranya tentera pengaman di sempadan Lebanon dan juga dengan Israel dapat diadakan, ya, Cik Nurliza Intact, mengapa tidak dihantar? Itu satu. Tetapi ada juga suara-suara yang nakal, ya, suara-suara yang nakal yang mengatakan apa dia? Mengapa tak hantar tentera? Jangan. Tindakan unilateral yang dibuat oleh mana-mana pihak akan menyebabkan keadaan yang tidak aman dan tidak stabil. Ini pun kita takut. Dalam keadaan-keadaan yang berlaku sekarang ini pun, ya, kita takut. Secara duanya, yang sangat kita takut, kita bimbang nanti apa yang berlaku. Yang berlaku nanti ialah kita bimbang pihak ISIS, pihak Al-Qaeda, ya, akan cuba untuk untuk mengambil peluang daripada peristiwa yang berlaku ini untuk terus-menerus menyerang dan juga memusnahkan kawasan-kawasan dan tanah-tanah milik, walaupun milik orang bukan Islam, yang bertentangan, ya, dengan pihak, ya, dengan pihak dengan kepentingan, ya, rakyat secara umum. Yakin, ya, apabila kita bercakap tentang keadaan yang seterusnya, kita yakin dan kita percaya cara yang paling baik ialah dengan cara diplomasi. Dengan sebab itulah, ya, saya suka sebut juga dalam majlis ini, sepatutnya pihak kerajaan kita meneruskan gerakan bersama-sama dengan Brunei yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, berjanji untuk menyatukan Brunei dan juga Indonesia, dan teruskan KL Summit yang telah pun dimulakan gerakannya oleh Tun Dr. Mahathir, ya, Perdana Menteri yang lepas. Walaupun Tun Dr. Mahathir dah tak ada, kita teruskan KL Summit dengan tujuan untuk mengumpulkan kekuatan diplomatik, ya, iaitu satunya memberi sokongan kepada Hamas, yang kedua ialah mengajukan two-state solution yang lebih baik, ya, yang lebih mantap, supaya apa? Supaya sekurang-kurangnya rakyat Palestin ada negaranya sendiri untuk langkah yang pertama. Yang kedua, tidak mengiktiraf negara Israel. Yang ketiga, ada ketenteraannya sendiri, ada kedaulatannya sendiri, ada sempadannya sendiri, dan akhirnya daripada situ kita boleh lihat bagaimana caranya untuk mengembalikan penduduk rakyat Palestin yang berada di luar sana, 7 juta saya sebut tadi, kembali ke tanah Palestin, memimpin satu negara yang berdaulat. Selepas daripada itu, barulah saya yakin mereka boleh meneruskan gerakan mereka untuk merampas tanah daripada Israel yang dirampas, sama ada berdasarkan sempadan tahun 1970, ya, 67, ataupun berdasarkan kepada sempadan sebelum daripada itu. Jadi saya rasa saya berhenti di sini, ya. Saya nak tengok kalau ada apa-apa lagi soalan yang terakhir, ya, sebab saya diberi masa sehingga jam 3:30 saja, ya. Saya tidak mau melangkaui tempoh masa itu. Saya mengalu-alukan juga kepada rakan-rakan saya, ya, daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UTM, yang saya dimaklumkan telah juga bersama-sama dengan saya, dan saya akan cuba insya-Allah untuk memberikan penerangan sedapat yang mungkin sesuai dengan saya juga ada kelemahan dan kekurangan
tertentu. Ya, bagi masa 1 minit saya nak berinteraksi dengan wakil daripada UiTM, penganjur kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan hormati sekalian, ya. Soalan kedua, adakah pemerintah tempatan, kejap saya tengok ya. Oh ya, daripada Puan Siti Hajah Siti Nazariah. Adakah pemerintah tempatan Palestin berhubung diplomasi yang erat dengan bantuan kemanusiaan yang datang daripada seluruh dunia tanpa ada sekatan? Setakat maklumat yang kita dapat, kebanyakan ataupun sebahagian besar daripada bantuan daripada rakyat Malaysia, ya. Rakyat Malaysia, mereka berinteraksi secara terus dengan pemerintah yang ada di Gaza. Yang pertama sekali ialah Kementerian Kesihatan, satu, ya. Jadi banyak duit yang kita hantar itu disampaikan kepada Kementerian Kesihatan, satu. Yang keduanya ialah Kementerian Kementerian Pendidikan, untuk terus menerus memberikan pendidikan kepada rakyat di Gaza. Dan yang ketiganya ialah Kementerian Agama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kepada semua yang sempat bersama-sama dengan saya pada petang ini. Kesimpulannya ialah kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestin, sama ada yang berada di sini ataupun yang berada di luar sana, ataupun yang lebih-lebih lagi yang berada di dalam Palestin, sama ada di tebing barat ataupun di Gaza ataupun di dalam negara Israel, tidak boleh dibiarkan menangis. Sapulah air mata mereka dengan apa cara sekalipun. Antara cara yang selalu diminta oleh pemimpin-pemimpin Palestin kepada seluruh dunia, termasuk rakyat Malaysia, yang pertama ialah supaya sentiasa mendoakan mereka, supaya mereka istiqamah di dalam perjuangan mereka. Sebab mereka ini tuan-tuan tidak akan sekali-kali keluar daripada medan peperangan itu, kerana mereka telah dijanjikan dengan syurga, telah dijanjikan dengan kemenangan oleh Nabi SAW, dan mereka juga dijanjikan untuk menjadi pemimpin kepada umat Islam apabila kemenangan dapat dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga untuk kita terus-menerus membaca kunut nazilah. Mengapa pentingnya kunut nazilah? Supaya kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, meminta supaya Allah SWT menghancurkan pengganas-pengganas Zionis Yahudi ini, merosakkan rumah-rumah mereka, menggagalkan segala tipu daya dan kejahatan mereka, dan memberikan kekuatan kepada umat Islam supaya membunuh mereka, jangan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Itu doa yang pertama dan doa yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, sekarang ini bantuan telah banyak dicapai oleh telah banyak didapati dan dikumpulkan oleh pelbagai pihak. Kumpulan yang disebut sebagai Aid for Palestine, ya, Aid for Palestine, ya, telah dapat hampir 15 juta. NGO di bawah kelolaan anak saya sendiri, oleh kerana kebetulan dia ada direct di sana, dia dapat alhamdulillah setakat ini 12 juta. Dan jumlah juta yang dia dapat itu bukannya sahaja diberikan oleh orang-orang biasa. 1,000, 2,000. Saya dapat alhamdulillah 2 minggu lepas, saya dapat 30,000 daripada seorang jutawan. Jadi tuan-tuan boleh bayang, kalau dia bayar zakat 30,000, kalau itulah duit zakat dia, maka banyak mana harta yang dia ada. Ada seorang, ya, juga dia bagi 5,000, dia tambah lagi 5,000. Ada seorang datin, dia bagi 10,000. Maknanya tuan-tuan, rakyat Malaysia dari segi keuangannya, Masya Allah. Walaupun COVID, walaupun susah nak makan, selain daripada mereka boleh order Food Panda, ya, Grab dan sebagainya, mereka ada diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk memberikan bantuan. Tetapi bantuan itu, ya, hendaklah dipastikan sampai. Sebab itulah saya sebut tadi, banyak NGO kita sampaikan bantuan dan alhamdulillah sampai terus ke destinasi. Tidak melalui kerajaan PLO dan tidak juga melalui orang tengah. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk terus menerus, ya, Kak Ju
daripada Selangor, terus menerus memberikan sumbangan dan bantuan kepada mereka, supaya sekurang-kurangnya apabila kita bertemu dengan Allah SWT, itulah sahaja jawapan yang boleh kita bagi, bahawa kami bukan sahaja ikut ceramah, kami bukan sahaja memberikan sokongan dan dokongan moral, sehingga mungkin sebahagian daripada kita, FB kita telah pun dibatalkan ataupun dipadamkan kerana hashtag koyak Israel, tetapi kita telah pun melakukan segala-galanya. Kawan-kawan saya ada yang menghantarkan di dalam Facebook mereka, antaranya yang saya masih ingat, satu Facebook yang ada di Johor, berpusat di Johor, iaitu IP Studio. Jadi IP Studio ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh, ada juga daripada BDS terima kasih kepada Cik Ella dan saya sebut tadi, dalam post yang terkini daripada IP Studio, dia ada ambil daripada Al Jazeera tentang bagaimana pihak Hamas pada tahun ini dapat mengurangkan risiko tentera mereka mati dibunuh. Jadi tuan-tuan tengok di situ, agak suspend bagaimana mereka membina terowong di bawah tanah, dan bagaimana bantuan yang diberikan oleh negara-negara dan juga rakyat di seluruh dunia digunakan untuk menyelamatkan nyawa mereka, sehingga mereka terus menerus dapat berjihad fisabilillah, mempertahankan Palestin sebagai salah satu daripada mercu tanda umat Islam bagi pihak kita semua di seluruh dunia. Segala kebaikan dan kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Kelemahan dan kekurangan adalah kelemahan saya sendiri. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutamanya kepada pihak kepimpinan UiTM, Puncak Alam, kerana memberi ruang kepada saya untuk saya berceloteh berkaitan dengan tajuk yang telah kita pilih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.